Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi pada hari ini kita nak buat video unboxing. Kalau dah nampak setup macam ni memang unboxing lah kan. Jadi apa benda yang kita nak buat unboxing hari ni? Hari ni kita nak buat unboxing yang agak boleh dikatakan sebagai unboxing besar-besaran jugalah. Sebab aku bukan nak unboxing satu produk, tapi dia lebih daripada satu produk. Dan benda yang aku nak unboxing ni pun, dia bukannya smartphone lah. Dia sebenarnya adalah AIoT ataupun Artificial Intelligence of Things. So beberapa hari yang lepas, Realme dia ada hantar satu box lah, satu bungkusan yang agak besar juga, memang over besar dia tu. And aku agak terkejut jugalah bila tengok box dia kan. Box dia memang nampak macam boleh dijadikan sebagai benda yang boleh dipamerkan lah. Benda aku cakap ni. Tak apa, mari sini aku angkat supaya kau tengok. So inilah dia yang Realme hantar dekat aku kan. So kotak dia memang agak besar. Dekat luar ni dia tulis yang mana Realme AIoT Grand Launch Season 2. Lepas tu kat tepi ni tulis Leap to Next Gen. So, now kita nak buka dan kita nak tengok apa yang Realme bagi dekat dalam ni. Bila kita buka kotak ni, kita buka. Ui, banyak benda lah dalam ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 produk kat dalam ni kan. So, jap. Sekarang ni macam nak keluarkan dia ni. Okay. Alright. Atas bawah sebenarnya rupanya penutup. Boleh cabut kan. So ni penutup bahagian bawah dia. Kenapa macam power sangat dia punya presentation ni kan. Jadi kat sini memandangkan benda ni boleh buka. Aduh, sematnya lah. Makanya dekat sini korang boleh nampak lah yang mana dia ada letak macam ni. So nombor 1, yang ini adalah Realme Smart Cam 360, Realme Watch S, Realme Buds Air Pro, Realme Buds Wireless Pro, dan last sekali yang kelima, Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. So inilah semua AIoT yang diperkenalkan oleh pihak Realme. So ini kira diorang punya line up AIoT yang terbaru lah. Jadi aku pun tak sangka yang Realme akan hantar dekat aku sebanyak ni. Memang agak pening jugalah nak buat unboxing kan. Tapi tak apa, kita akan go through satu persatu secepat yang mungkin. Kita akan mulakan dengan yang nombor 1 tadilah, which is Realme Smart Cam 360. Tapi sebelum kita nak mula, aku rasa aku kena angkat semua benda ni, letak kat bawah dulu. Jadi untuk item pertama ni adalah Realme Smart Cam 360. So apa benda ni aku pun tak pasti lagi sebab kita kena buka tengok lah kan. Tapi bila kita tengok dekat bahagian belakang ni, dia ada tulis lah yang mana Realme Smart Cam ni didatangkan dengan capability untuk 1080p Wide Dynamic Range Video Recording. Lepas tu dia ada 360 Panoramic Vision. Lepas tu dia ada AI Anomaly Detection, Voice Talkback, Infrared Night Vision, Full Color in Low Light, up to 120GB expansion memory, and dia ada multiple privacy protection. And last kali korang akan nampak ada macam terkoyak kat belakang ni lah, sebab tadi aku nak cabut daripada cardboard dia tu. Lepas tu dia terkoyak sikit lah. Jadi jom kita unbox sekejap, tengok apa kat dalam ni. Apa benda sebenarnya ni, apa yang dimaksudkan dengan 360. Sebab aku pun agak curious juga nak tahu kan. So bila kita buka kotak yang pertama ni, korang akan nampak lah yang mana ini adalah Realme Smart Cam 360 tu lah. Kenapa aku gelojoh sangat? Sebab kita nak cepat. Ada banyak lagi nak kena unbox. Sebab tu kena gelojoh sikit. Alright, so ini adalah dia punya kamera. Okey, jap kita tak tepi dulu. Kotak lagi satu pula terdapatnya kepala adapter untuk charging, kabel pengecasan USB-A to micro. Okey, lepas tu dia ada bagi ni benda ni. Okey, locking kat bawah ni. So dia kalau kita nak letak kat dinding ke apa kan, boleh pakai lah. Kita ada bagi skru juga supaya kita boleh skru ni ke dinding. Maka in order untuk kita pakai kamera 360 ni, kita perlu cucuk kabel lah. And dekat sini apa yang aku nampak, Realme Smart Cam 360 ni dia lebih kepada untuk security purpose lah, untuk kita menjaga kita punya kediaman kan. Sebab mengikut pada spesifikasi Realme Smart Cam 360 ni, dia mempunyai pelbagai fungsi lah. Antaranya satu macam aku cakap tadi lah, dia punya wide dynamic range tu. Kemudian kamera dia pun dia ada infrared detection, and dia juga mempunyai kebolehan untuk merakam pada waktu malam lah. Dia memang direka khas untuk buat benda tu. Selain itu, dia juga mempunyai AI motion detector, yang mana bila korang pakai dekat dalam bilik tu, dia boleh detect lah bila ada pergerakan kan. So let's say lah macam korang setting, and then kemudian korang keluar daripada rumah, kalau ada penyangak masuk ke kan, bila dia detect ada pergerakan, dia akan bagi alarm lah dekat korang kan, melalui smartphone kan. Sebab benda ni dia boleh connect dengan smartphone korang. Jadi Realme
Realme Smart Cam 360 ni dia adalah AIoT yang lebih kepada home appliances. Kemudian selain daripada itu, Realme Smart Cam 360 ni juga dia mampu untuk membuat two-way communication lah. Dia ada fungsi talkback. Yang mana dekat sini aku nampak agak sesuai jugalah kalau nak gunakan Smart Cam 360 ni untuk korang letak dekat depan rumah korang kan. So let's say macam kalau ada orang hantar barang ke apa kan, korang boleh bercakap dengan stranger yang dekat luar tu. Dia boleh communicate lah dengan orang yang dekat depan pintu tu kan. And korang communicate ni semua melalui smartphone je. So kalau korang dekat office ke, orang tu datang rumah nak hantar barang, korang boleh bagi tahulah datang kemudian ke, ataupun letak je dekat bahagian tepi ke. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Device yang seterusnya adalah Realme Watch S. So ini pun kira AIoT jugalah yang akan connect dengan Realme Link juga. And sebelum kita unbox, kita tengok kat belakang ni lah, yang mana dia bagi tahu kat sini yang smartwatch ni didatangkan dengan skrin hadapan besar 1.3 inch. Dia ada auto brightness, fungsi auto brightness. Kemudian dia ada heart rate monitor, dia ada blood oxygen monitor, 16 sport mode. Lepas tu dia ada long battery life. Dia tak bagi tahu berapa lama kan. Dan last kali dia adalah IP68 water resistant. Jom kita buka kotak ini kan. Makin banyak pula kan Realme keluar AIoT kan. So kalau korang yang banyak yang suka, yang banyak pakai smartphone Realme tu, macam agak style jugalah kalau dapatkan semua benda ni kan. Cuma itulah satu masalah untuk kesemua AIoT yang ada yang korang tengok ni, aku tak tahu berapa harga jualan dia. Realme tak bagi tahu. Dia suruh check it out je dia punya barang-barang dia kan. So ni aku nak check it out dah ni. Right, so inilah dia jam tangan Realme Watch, Realme Watch S. Okay, so kat sini korang boleh nampak yang mana dia punya design dia, macam aku cakap tadi lah, dia punya skrin hadapan dia adalah 1.3 inch. And then dekat atas ni korang boleh nampak lah dia ada beritahu sini lah 10, 20, 30 minit. And kemudian pada belah kanan terdapat 2 button. And then pada bahagian belakang, dekat sini lah dia punya heart rate monitor dia. So untuk dia punya strap ni adalah strap jenis silikon. Dan jom kita boot up dia. Okay, so dekat sini dia beritahu English. Adakah dia touchscreen? Yes, dia adalah touchscreen. Wow, kita perlu buka kita punya Realme Link, tekan tambah, watch, Realme Watch S. Oh, dia boleh detect. Okay, now dia connecting. Finding request, yes. Get started. Masuk tinggi 187 cm. Oh, berat aku melebihi 100 ya. So 105 kg. 8,000 step. Gila apa. 5,000 dah. Jadi jam ni dia akan connect sekali dengan Realme Link ni lah. So dia macam fitness tracker jugalah. Jadi korang boleh tengok dia punya screen dia adalah screen jenis yang berwarna. And dia pun pakai touch screen juga. So korang boleh swipe, bergerak macam tu. Bila swipe dari kiri ke kanan, korang boleh tengok apa aktiviti yang berlaku pada hari ni. So macam ni, Syalam, esok hujan lagi kan. Aku basuh baju, dah banyak kali basuh dah. Baju tak kering-kering. Lepas tu dah tak kering, baju berbau kan. Tu dah melalut dah ni. Okay, so ini dia punya jam dia. Okay, so kalau tekan lama-lama, kita boleh tukar watch face dia. Kita tengok mana yang cantik. Okay, aku suka ini. Yes, agak mencapap dekat situ. So aku memang suka benda-benda yang mencapap ni kan. Okay, now kita kena test kat tangan kan. First impression, Realme Watch S ni memang ringan gila. Like ringan memang macam tak rasa apa-apa. Okay, so hop. Laju dia detect Hop. Okay. So jam ni selain daripada detect korang punya fitness, dia juga ada banyaklah macam yang aku cakap pada awal tadi. Dia ada 16 mode untuk sukan. Kemudian dia punya bateri pun tahan lama. Dan yang paling penting, dia boleh terima notification. So tak kisahlah notification WhatsApp ke kan, YouTube ke apa benda yang masuk dekat smartphone korang, dia akan boleh bagi tahu dekat jam ni lah. Seterusnya kita ada Realme Buds Air Pro. So Realme Buds Air Pro ni dia adalah TWS, yang mana menurut Realme dia ada fungsi active noise cancellation. So bila kita tengok dekat belakang, dia ada bagi tahu yang mana dia punya dia ada active noise cancellation up to 35 dB. Kemudian dia mempunyai super low latency mode. Dia punya bateri dia total playback selama 25 jam, 10mm bass boost driver, transparency mode, dan last kali dia ada 2 mic noise cancellation for calls. Bila dia bagi tahu yang mana dia ada active noise cancellation tu, maksudnya dia jenis in-ear punya earphone lah. Kalau macam sebelum ni Realme Buds Air kan dia jenis on-ear kan. Yang ini in-ear, so should be isolation untuk bunyi daripada luar tu akan lebih kurang lah. Tak adalah dengar bunyi bising kat luar. So bila kita buka, dia tulis kat ni something we long silent world in order bla bla bla. Apa benda kan. Okay, so inilah dia. So aku dapat ni adalah warna hitam.
dalam kotak ni ada apa lagi ni? Okay, so ni dia punya kabel charger. Kabel charger type A to type C. Kemudian dia ada bagi extra ear tips First time aku nampak kabel dia bagi kabel warna kuning. So macam agak style juga. Alright. Jadi sekarang kita nak connectkan Realme Buds Air Pro ni dengan smartphone aku lah. So kita dah connectkan dengan Realme Link. So dekat dalam ni korang boleh nampak lah yang mana dia ada banyak lah. Korang boleh on noise cancellation kat sini. Nak buat transparency pun boleh. On game mode pun kat sini. Korang nak adjust equalizer. Ataupun korang nak buat action kan. Siapa nak double tap nak jadi apa. Triple tap nak jadi apa. Semua boleh buat kat dalam app ni lah. Now aku nak try lah. So bentuk dia lebih kurang macam ni. So dia macam bentuk zombie plant tu kan. Jadi ada muncung ke depan kan. So kita just perlu masukkan macam ni. So ni aku sekarang dalam mode noise cancellation. So bila aku on transparency, so dalam mode transparency aku boleh dengar suara aku boleh dengar bunyi sekeliling. Kemudian dalam mode general dia off lah transparency mode tu. Dalam mode noise cancellation, memang kedap lah. Cuma pasang lagu sikit. Uish. Not bad lah dia punya sound dia. Aku agak impressed juga lah. Aku tak sangka dia punya sound dia macam ni. Mungkin kalau korang yang jenis suka bassy punya sound, mungkin korang akan suka kot. Tak apalah, aku akan buat full review untuk Realme Buds Air Pro ni kan. Nanti aku akan test semua benda yang cukup. Dalam review tu aku akan bagi tahulah sama ada dia punya sound quality dia bagus ataupun tidak. Okay? Device yang seterusnya adalah Realme Buds Wireless Pro. So yang ini pun dia ada active noise cancellation juga. And dia berjenis Bluetooth jugalah. Sama macam yang tadi Realme Buds Air Pro tu kan. Tapi ada kelainan sikit lah untuk Realme Buds Wireless Pro ni kan. Betul, Realme Buds Wireless Pro. Dia ada kelainan sikit lah. Antara kelainan, benda yang paling utama, yang paling korang akan perasan sekali lah, dia ada fungsi LDAC turbiner. So dia ada Sony LDAC High-Res Audio. So should be bila korang connect dengan smartphone korang tu, audio yang quality dia memang padu lah kan. Kemudian selain daripada tu dia ada active noise cancellation juga 35 dB. Kemudian playback time 22 jam, magnetic instant connect, transparency mode, 13.6mm bass boost driver, dan last kali dia ada 119 ms super low latency mode. Aku tak tahu lah video ni dah berapa panjang, berapa minit dah. Nasib korang lah Actually aku suka warna dia. So warna dia ni adalah warna hitam kuning. Allah, apa lain susahnya. Okey. Jadi sama macam Realme Buds Air Pro, dia pun didatangkan dengan kabel pengecasan warna kuning ni juga, agak style, USB A to USB C. Kemudian dia ada bagi extra ear tip. And inilah dia punya buds dia lah. So buds dia adalah jenis yang korang kena letak kat belakang macam ni. Lepas tu cocok macam ni. So now kita akan connectkan dengan smartphone kita. So kita nak pasang lagu. So dekat sini pun sama macam tadi, dia ada noise cancellation, dia ada general, lepas tu dia ada mode transparency lah, yang mana bila pakai transparency ni korang boleh dengar bunyi sekeliling lah. And kemudian sama juga macam Realme Buds Air Pro tadi, dia ada game mode, dia ada bass boost driver. Lepas tu korang boleh customize korang punya multifunction button yang ada dekat sini lah, dekat bahagian tepi ni. So now aku nak dengar lagu juga. So kalau dia ada LDAC, kita kena pasang flag punya file kan. Baru sedap bunyi. Bass dia memang kencang habis lah. Sound pun memang clear gila kan. Aku tak tahulah berapa agak-agak harga jualan dia Kalau tak adalah mahal sangat, memang agak berbaloi lah. Sebab dia ada LDAC kan. So korang boleh tengok dekat sini, dia tulis sini lah. Dia tulis siap-siap kat sini, LDAC High-Res Audio Wireless kan. So kalau harga dia memang mampu milik, memang berbaloi lah untuk beli kan. So habis untuk barang yang keempat, kita ada barang yang terakhir, yang mana barang tersebut adalah Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. Realme sekarang buruh gigi pun ada. Tapi buruh gigi dia bukan buruh gigi yang tradisional lah. Dia advance sikit lah. Ada teknologi kan. Jadi pada bahagian belakang ni, korang boleh nampak yang mana dia tulis kat sini, korang boleh pakai 20,000 kali. Dia ada high frequency sonic motor. Kemudian kat sini dia tulis juga 2.99.99% antibacterial bristle, 130 hari battery life, ada 3 cleaning modes. Lepas tu dia safe food grade brush head, dan last kali dia adalah IPX7 water resistant. Okay, so now jom kita buka. So inilah dia toothbrush dia. Jadi okay, toothbrush ni dia letak dalam satu compartment lah, supaya dia kekal bersih kan. So kita keluarkan. So ini adalah dia punya toothbrush dia, berus gigi dia. Kemudian kita ada juga dia punya badan dia. Actually sampai sekarang aku tak tahu sebenarnya apa function mesin ni kan. So dia ada bateri. Okay. Yang aku tahu dia bergegar Okay.
Okay, kejap. Sebelum kita nak test, kita kena tengok benda lain yang ada dalam kotak. So, dia ada bagi satu kabel pengecasan. So, kabel pengecasan ni adalah USB A to USB C. Dia punya bergegar dia lain macam lah. Okay, so korang just perlu cucuk dia. Okay, cucuk macam ni. Okay, kemudian lock dia. Cuma aku pelik, kalau dalam Realme Link, adakah dia ada dekat dalam ni? So, kita kena tengok dekat dalam Realme Link. Okay, tak ada. So, ini adalah antara satu-satunya AIoT Realme yang takkan connect dengan korang punya smartphone lah. Aku pun pelik juga nak buat apa connect dengan smartphone kan? So, tekan sekali, dia ada 3 mode. Oh, dia bergegar dekat atas ni. So, dia ada 3 mode. Ni mode pertama, kemudian mode kedua, mode ketiga. Cuba kan, manakala ni aku punya, aku nak try lah. Agak style lah. Dia akan membuatkan aku jadi makin pemalas kan. Sebab aku dah tak payah nak buat motion ni tau. Motion tu aku dah tak perlu buat dah. Aku just perlu letak kat gigi aku, tekan. Dia akan buat kerja. Aku lalu. Style juga So, kalau korang tertanya untuk AIoT semua yang ada dekat depan aku ni, berapa harga jualan dia? Seriously, aku pun tak tahu sebenarnya. Sebab tak tahu lagi berapa harga jualan untuk setiap semua AIoT yang ada pada hari ini. Jadi guys, aku rasa sampai sini saja video unboxing AIoT Realme untuk hari ini. Video memang panjang dah ni. And let's say kalau korang ni adalah pengguna Realme ataupun korang bukan pengguna Realme and teringin nak menggunakan semua barang-barang AIoT ni, semua ni boleh guna dekat smartphone korang. Just korang perlu download app Realme Link tu je lah. Untuk link pembelian, once bila kesemua device ni dah available dekat market, aku akan letak dalam description box di bawah lah. Buat masa ni memang tak ada. And macam biasalah, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.